Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk pembentangan kami iaitu berkenaan dengan aktiviti pembelajaran abad ke-21 menggunakan kaedah round robin. Yang pertama sekali, saya ingin mengucapkan dan ahli kumpulan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Zakia, itu pensyarah kami, kerana memberikan peluang untuk menyampaikan dan membincangkan tajuk ini. Harap semua dapat memahami tajuk yang akan disampaikan sebentar lagi. Baiklah, sebelum kita meneruskan dengan topik yang akan disampaikan, ini ahli-ahli kumpulan yang terdiri daripada Nurin Nadia binti Zulkifli, Nurul Zahira Huda binti Markom, Nur Izma Iriani binti Mazan, Mahira binti Saimi iaitu saya sendiri, dan Nur Aisyah Nabila binti Abdul Rahman. Okey, baik. Saya akan membentangkan tentang objektif kajian. Yang pertama ialah untuk menganalisis teori-teori psikologi yang terdapat di dalam video kaedah pengajaran. Yang kedua ialah untuk memerhati kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru. Dan yang ketiga ialah untuk memahami tingkah laku pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pengenalan. Yang pertama, behaviorism adalah merupakan suatu tingkah laku yang pada menonjol dalam diri seseorang individu yang telah dipengaruhi oleh suasana pembelajaran. Malah, behaviorism juga boleh dipengaruhi oleh didikan daripada ibu bapa, guru dan keadaan sekeliling. Yang kedua, pembelajaran dari segi pandangan kognitif adalah pembelajaran secara berhubung dengan perubahan berterusan dalam struktur mental yang berlaku akibat daripada interaksi seseorang individu dengan persekitaran. Yang ketiga, pembelajaran dari segi konstruktif adalah bermaksud kepercayaan bahawa pelajar dapat membina pengetahuan tersendiri berdasarkan pengalaman dan persekitaran. Hal ini terbagi kepada dua bahagian, iaitu secara individu dan sosial. Seterusnya, pembelajaran dari segi sosial kognitif adalah merupakan pembelajaran yang berlaku hasil daripada sosial interaksi. Pembelajaran ini berdasarkan dari segi produk dan proses. Hal ini dikatakan kerana memberi perhatian kepada pembelajaran sosial itu hasil daripada memerhati orang lain atau memerhati akibat daripada tingkah laku orang lain dan faktor kognitif yang diperoleh. Seterusnya, saya Nurin Nadia binti Zulkifli akan membentangkan tentang metodologi kajian. Baik, metodologi kajian merupakan satu cara untuk mendapatkan dan mengumpul data secara kualitatif, yang mana proses pengambilan maklumat-maklumat tersebut dapat dikelaskan dari segi kelebihan dan kekurangan dalam sesuatu perkara serta dapat memastikan maklumat yang telah dikumpul tersusun dengan kajian yang telah dijalankan. Berdasarkan tugasan laporan akademik iaitu aktiviti pembelajaran abad ke-21 menerusi kaedah round robin, terdapat dua metodologi kajian yang telah kami pilih iaitu kaedah pemerhatian dan kaedah pendokumentasian. Antara pembahagian dalam penggunaan kaedah pemerhatian yang terdapat dalam video tersebut, iaitu video daripada YouTube yang telah kami kaji, ada dua, iaitu pemerhatian secara terus dan pemerhatian berdasarkan kepada penglibatan. Kaedah pemerhatian secara terus biasanya tidak memerlukan kepada interaksi dua hala atau komunikasi dengan individu bagi mendapatkan data. Tetapi bagi kaedah pemerhatian berdasarkan penglibatan, ia memberi penerangan terperinci tentang situasi, peristiwa, interaksi dan tingkah laku yang diperhatikan dalam lapangan. Melalui kaedah pemerhatian ni, setiap langkah, setiap tingkah laku subjek di bawah rangsangan yang diberikan pengkaji dapat melihat dan memerhati. Biasanya sesetengah pengkaji menggunakan kaedah pemerhatian bagi salah satu kaedah alternatif untuk mengumpul data dan maklumat selain guna borang soal selidik atau temu bual secara langsung. Kaedah ini sesuai untuk kajian yang mengkaji perubahan tingkah laku sosial atau gerak balas subjek terhadap rangsangan, seperti yang kita jalankan di dalam kaedah pembelajaran abad ke-21. Baik, saya akan menyambung tentang kaedah pendokumentasian.
Kaedah ini adalah satu metodologi yang dominan di mana pengkaji menggunakan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibicarakan dalam kajian secara bertulis. Metod ini dapat membantu pengkaji mengumpulkan isi-isi penting dan maklumat daripada sumber rujukan yang berbentuk sebagai contoh kertas kerja, jurnal, dokumen, buku, pangkalan data, surat khabar dan seangkatan dengannya. Kaedah pendokumentasi ini adalah teknik yang sering digunakan oleh pengkaji kerana sumbernya daripada penulis kebanyakannya yang sahih dan mempunyai informasi yang tepat kerana mempunyai butiran yang lengkap berbanding dengan sumber-sumber yang lain. Oleh kerana itu, pengkaji gemar dengan kaedah pendokumentasi ini kerana ianya memudahkan urusan dalam mencari maklumat. Misalnya, pembelajaran abad ke-21 ini dalam bidang pendidikan memerlukan pemahaman yang mendalam melalui rujukan dan pemerhatian realis. Berkaitan pembelajaran abad ke-21 yang dapat kita sampaikan melalui video dan kaedah pendokumentasi ini, kita boleh huraikan pelbagai teori behaviorism di samping menggunakan rujukan-rujukan pendokumentasi ini daripada sumber pangkalan data, dokumen-dokumen dan buku yang berkait rapat dengan aspek tersebut. Okey, seterusnya saya Isma akan membentangkan berkenaan dengan hasil analisis pemerhatian dalam video yang telah kami pilih. Dalam hasil analisis pembelajaran yang pertama, iaitu pada 40 saat hingga 1 minit 53 saat, adanya pembelajaran kognitif, iaitu peranan guru mengambil perhatian pelajar dengan membuat mereka berfikir terhadap tajuk pembelajaran melalui aktiviti di dalam kelas. Pada 2 minit 31 hingga 3 minit 9 saat, adanya pembelajaran behaviorisme, iaitu teori behaviorisme. Guru memberi penerangan tentang tajuk pembelajaran berkenaan dengan adab terhadap orang sakit dan kurang upaya kepada pelajar. Seterusnya, pada 3 minit 13 hingga 3 minit 36 saat, adanya teori kognitif menurut Gagnon. Guru sangat suka berinteraksi dengan pelajar berkaitan tajuk pembelajaran yang disampaikan. Seterusnya, pada 3 minit 39 saat sehingga 4 minit 10 saat, adanya teknik Robin, iaitu guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan dengan melantik seseorang ketua dalam perbincangan. Perbincangan tersebut berkaitan dengan kebat, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Seterusnya, pada 3 minit 55 saat, adanya teori kognitif konstruktivisme, iaitu guru juga memberi bahan bantu belajar seperti kertas dan stiker untuk perbincangan dalam kumpulan. Jadi, kepada para pelajar, mereka mudah untuk mencatat segala nota dalam perbincangan mereka. Untuk 4 minit sehingga 4 minit 23 saat, adanya teori kognitif dan konstruktivisme, iaitu guru memberi arahan perbincangan kepada para pelajar di dalam kelas. Okey, baik, hasil analisis pemerhatian yang seterusnya pada minit yang keempat 26 saat sehingga minit yang kelima 12 saat, teori yang digunakan ialah teori konstruktivism di mana murid diberikan masa untuk berbincang bersama ahli kumpulan. Di sini kita dapat melihat para pelajar dapat berfikir aras tinggi dan berkongsi idea sesama ahli kumpulan. Teori konstruktivism ini terjadi apabila adanya perhubungan secara sosial, iaitu interaksi antara satu sama lain di dalam satu kumpulan. Seterusnya pada minit yang kelima 13 saat sehingga minit yang kelima 51 saat, teori yang sama digunakan iaitu teori konstruktivism di mana murid memberikan pendapat secara bergilir mengikut turutan penglibatan pelajar yang aktif dalam bilik darjah. Seterusnya pada minit yang ke-6 16 saat sehingga minit yang ke-7 39 saat, teori yang digunakan ialah teori Vygotsky, iaitu guru memilih wakil dari setiap kumpulan untuk menyampaikan idea-idea yang telah dibincangkan di dalam kumpulan. Hal ini dapat melatih murid sentiasa bersedia dan berani untuk menyuarakan pendapat mereka di dalam bilik darjah. Dan yang terakhir ialah pada minit yang ke-7 40 saat sehingga minit yang ke-7 46 saat, teori yang digunakan ialah teori pembelajaran Piaget, di mana di akhir video ini guru membuat kesimpulan bersama pelajar berkenaan dengan tajuk pembelajaran. Pelajar-pelajar juga dapat dilihat seperti berpuas hati
memahami dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan dengan pembelajaran yang telah dipelajari. Kesimpulan, behaviorism adalah merupakan rangsangan, tindakan dan interaksi yang berkait rapat dengan pembelajaran dari segi psikologi dalam pendidikan. Hal ini mempunyai hubungan akan tindakan pelajar dengan proses pembelajaran di dalam bilik darjah yang akan memberi kesan yang efektif kepada pelajar setelah guru mengetahui akan aspek-aspek psikologi dalam pendidikan dengan betul. Yang kedua, bahkan untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kohersif mestilah mempunyai tujuan pembelajaran, kaedah yang digunakan dalam pembelajaran, personaliti dan karakter pelajar serta kemudahan yang digunakan untuk belajar. Yang terakhir, sentiasa menunjuk sifat-sifat dan perbuatan yang baik, tidak kira di mana keberadaan. Hal ini kerana guru adalah merupakan ikon dan model kepada pelajar yang seharusnya menunjukkan sifat nilai-nilai murni dan sebagainya, kerana tindakannya akan diperhatikan oleh individu yang lain, tidak kira pelajar maupun masyarakat. Sekian saja daripada saya. Sekian saja pembentangan video berdasarkan tugasan laporan akademik daripada kumpulan kami. Terima kasih juga Dr. Zakia kerana telah mendidik dan mengajar kami sepanjang semester ini bagi subjek psikologi pendidikan. Saya bagi wakil pihak ahli kumpulan ingin memohon maaf sekiranya terdapat kesilapan dan kekurangan yang terdapat dalam penghasilan video dan tugasan laporan akademik yang telah kami hasilkan dan kami jalankan. Semoga Allah memudahkan urusan Dr. Zakia, insya-Allah.